kan? Okay, so Boleh. untuk hari ni kita akan bincang soalan tutorial 4 yang mana bila saya semak balik tutorial ni, sebenarnya modul yang kita guna tu adalah modul yang digunakan oleh kebanyakan, saya nak kata seluruh pun mungkin ada cikgu sekolah lain yang tak guna modul ni. Tapi kebanyakannya untuk cikgu-cikgu fizik di negeri Terengganu ni memang kita akan pakai modul ni lah. Sebab modul ni dibuat oleh seorang macam otai lah, kita kata otai cikgu fizik di negeri kita ni. Jadi bila semak balik, sebab modul ni dia ada beberapa benda. Yang pertama maksudnya dia masih lagi guna G. Kalau perasan nilai G dalam soalan tu kebanyakannya dia guna G10, betul tak? Apa perasan tak? Okey, nilai graviti, nilai pecutan graviti kebanyakannya dipakai nilai pecutan graviti 10 dan juga adalah beberapa typing error dan sebagainya minor, tapi benda tu minor je. Cuma mungkin ada beberapa soalan yang kalau awak kira-kira tak dapat ke apa ke, ada masalah ke, awak boleh tanya saya direct ya. Sebab mungkin ada yang saya terlepas pandang ataupun mungkin yang saya tak sempat nak semak dan sebagainya. Jadi saya tak ada masalah benda tu. Awak pun tahu kan saya lagu mana kan. So ada apa-apa kita bincang je. So saya sangat appreciate benda tu. Maksudnya bila awak perasan ada kesilapan, awak bagi tahu saya. So saya sangat appreciate awak punya awak punya apa kata awak punya, kita kata awak punya notice tu, awak perasan benda tu salah. So saya sangat appreciate benda tu. Jadi terima kasih banyak yang bagi tahu saya lah. Awak bagi tahu saya boleh tanya dalam group ataupun awak boleh PM saya. So tak ada masalah benda tu. Okey, boleh. Jadi untuk kelas pagi ni, dah naik dah 36 orang. Alright. Minta tolong seorang baca doa sekejap. Cepat, baca doa kejap. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فحما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hazim rasanya, aka Izzuddin Smart Jetak. Situ kan. Okay, so pastikan semua orang ada modul depan dia. Okay, supaya kita boleh semak bersama-sama sehingga ke saat ini, pada tarikh ini, pada waktu ini 12.51 pagi ni. Awak boleh nampak kan skrin saya kan sekarang ni kan. Okay, saya hanya menerima 32 respons. Daripada 42 orang pelajar, hanya 32 yang respon, tapi 32 tu pun ada pelajar yang jawab ataupun masukkan 2 kali lah. Okay, sebab ada kesilapan kat sini. Dan pelajar ni pun memang bagi tahu saya bila ada silap dia masukkan balik. So maknanya ada lebih kurang 11 orang yang tak masukkan jawapan. Okey, sebab apa tak masukkan jawapan tu? Tu tuan dia sahajalah yang tahu kenapa. Apa-apa yang masukkan jawapan, terima kasih banyak-banyak. Saya hargai usaha awak dan ingat okey, usaha awak tu kan semuanya benda tu dikira tau. Allah nampak, Allah hitung dan awak memberi apa kita kata, awak bila awak buat apa yang cikgu suruh, maksudnya awak apa kita kata hayat saya tapi dia lebih kurang macam awak menghormati saya sebagai cikgu awak dan awak mengikut apa yang cikgu awak suruh. So benda tu sangatlah menyejukkan hati cikgu. Dan doa cikgu dan saya pun sebenarnya memang sentiasa lah untuk awak kan. Sebab kita penat mengajar awak dan sebagainya. Of course lah kita nak awak berjaya. Jadi terima kasih yang mana yang tolong masukkan jawapan di sini. So semoga Allah balaslah ataupun Allah pemudahkan lagi urusan awak selepas ni sebab perjalanan kita jauh lagi ni Okay, jangan lupa jadi yang mana yang belum masuk tu harap-harap awak boleh semak bersama-sama. So ada masalah kita tanyalah, kita bincang. Okey, kita tengok dulu soalan-soalannya. Kalau saya nak check boleh je sebenarnya siapa hantar, siapa tak hantar. Memang mudah je. Benda data ada. Tapi saya memilih untuk menghargai daripada mendenda tau. Itu saya.
Okay, saya lebih memilih untuk menghargai benda yang baik-baik daripada kita benda ataupun kita serabut kepala dengan benda-benda yang sebaliknya lah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama, soalan nombor 1 sini. Jawapannya adalah A kan? Yang ni kejap bukan hari tu ada ya betul lah. So dia akan ubah balik lah. Betul. Okay, dia akan ubah balik grading awak kat sini sebab bila saya betulkan jawapan skema tu dia akan betulkan lah sini. Betul. So A, soalan nombor 1 jawapannya A, kekenyalan. Tapi kenapa ada jawab D D ni ke apa ni? D, kerapuhan. Okay, salah tekan kot. Okay, husnuzon cikgu. Okay, soalan nombor 2. Ya, soalan nombor 2 ni tricky. Okay, hari tu waktu kita bicara kelas hari tu, saya pun tak perasan soalan nombor 2 ni. Dia punya tricky dia tu lagu mana. Jadi kalau kita perhatikan sini, okay, sebab ayat dia tu sebenarnya, ayat dia agak pening kan. Dia kata satu bahan yang kenyal boleh kembali ke apa asal apabila daya yang dikenakan dialihkan kecuali. Ayat dia sini pun pening dah sebenarnya. Tapi kalau kita masukkan jawapan ni ke sini, hak mana yang tidak betul, kita kata yang tidak benar. Jadi kalau kita tengok yang pertama A, bahan kenyal boleh kembali ke bentuk asal bila daya dikenakan dialihkan. Betul ke salah kalau bentuk asal? Bentuk asal. Betul ke salah rasanya? Tolong respon guys. Kita 2 hala dah belajar ni. Tolong respon. Bahan kenyal boleh kembali ke bentuk asal bila daya dikenakan dialihkan. Contohnya span. Kita kenyek span, kita pun lepas span tu balik, dia boleh balik ke bentuk asal ke? Ke span 4 segi tiba-tiba jadi bulat ataupun jadi segitiga ke mana bila kita lepas? Boleh ke? Boleh kan? Okay, B. Boleh kembali ke saiz asal. Saiz asal. Maknanya kalau misalnya sebelum tu macam getah, saiz dia kecil, kita pun tarik dia. Lepas tu kita pun lepaskan dia boleh balik ke saiz asal tak? Boleh. Boleh kan? Okay, kalau C, panjang? Boleh. Panjang boleh macam spring kan? Boleh kembali ke bentuk asal. Kalau D, jisim? Okay, jisim ni dia quite confusing sini. Sebab apa jawapan kat sini di jisim? Sebab walaupun kita tarik ataupun kita bagi suatu daya pada satu objek tu, jisim dia tetap tidak akan berubah. Jisim dia tetap akan jadi sama. Okay, maksudnya sini. Okay, maksudnya sini contohnya lah kan, kita ada spring. Spring. Memanglah spring bila tak tarik dia begitu. Bila kita tarik spring, dia akan jadi panjang. Tapi adakah jisim dia tu berubah? Adakah jisim dia, let's say lah, sini 100 gram. Bila kita tarik, tiba-tiba jadi 200 gram. Betul tak? Dok kan? Jisim dia tetap sama. Jisim tetap sama. Kita tarik ke, kita tak tarik ke, jisim dia tetap sama. Jadi sebab tu penyataan jisim ni tadi tidak sesuai letak kat sini. Sebab tu salah. Sebab dia ibaratnya bila kita tarik, jisim tu akan berubah. Bila kita alihkan daya, jisim tu akan jadi jisim asal. Jadi salah lah, kurang sesuai penyataan di sini D. Sebab itulah nombor 2 jawapannya adalah D. Okey, boleh jelas Dia tricky situ dari segi ayat dia tu. Sebab ayat dia tu pun agak memeningkan sebenarnya. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga jawapannya adalah C. Okay, ramai dapat jawab dengan betul sini. Hanya 2 orang sahaja dapat jawab B. Okay, so daya tarikan dan daya tolakan disebabkan oleh sifat kekenyalan. Ya, betul lah. Okay, dia sebenarnya macam ni sebenarnya. Daya tarikan dan tolakan tu. Okay, let's say lah kita ada, kita kata, nak mudah, spring lagi lah kot. Spring lagi lah. Okay. Ataupun, bukan spring. Okay, let's say lah kita ada getah. Getah hok boleh, boleh, mana nak dia macam bandu gitu, tapi tali ni getah. Dan bila kita tarik benda ni, kita tarik ke tepi. So, dia akan jadi gini kan. Bermakna ada kawasan di sini, kawasan hok sini, dia macam melengkung. Faham tak? Dia macam melengkung. Jadi bila melengkung, menyebabkan ada regangan pada molekul. Okey, dia macam gitu lah. Saya kena
kena tunjuk gambar, kena tunjuk real sebenarnya bawa mungkin boleh nampak. Dia sebenarnya macam straight, sepatutnya straight, tapi bila kita tarik kawasan di sini dia macam meregang. Sini berlaku regangan. Okay. So bila berlaku regangan, sebabnya di sini berlakunya mampatan. Belah belakang ni regangan, belah depan ni mampatan. Jadi molekul-molekul tu tadi ditarik, ditarik dan juga ditolak. Maka berlakulah daya tarikan dan juga daya tolakan antara molekul. Dia mesti berlaku dua-dua. Bila kita tarik benda ni, ataupun kita tarik spring kan, kita tarik spring, so molekul tu tadi ditarik. Kalau macam spring, kita tarik spring, molekul ni ditarik. Tapi pada masa yang sama, dalam molekul ni sendiri ada satu daya tolakan. Maknanya ini ditarik, kita tarik, kita molekul di sini mengalami daya tolakan. Molekul ditolak lah kita kata. Allah, tolak tarik pula. Tarik ke bawah, molekul sini seolah-olah kita tolak dia. So dalam molekul ni sendiri dia ada satu lagi daya untuk melawan. Untuk ditarik balik ke atas. Macam gitulah. So daya tarikan dan daya tolakan mesti saling bertindak untuk objek yang kenyang. Dia memang gitu. Kita tarik, dia sendiri akan lawan, dia akan tolak. Ataupun kita tolak, dia akan lawan, dia akan tarik balik. Macam gitu. Okey, boleh faham Tu untuk sifat kekenyalan. Seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 saya rasa tak ada masalah juga ni. Okey, ni mungkin silap masuk dah ni Nombor 1 tu hukum Snell. Okey. Bukan hukum Snell tu Hukum Snell dalam cahaya. So ni adalah hukum Hooke. Hukum Boyle, hukum Charles kita belajar dah kan? Hukum gas kan? Tak lepas kata silap saya. Ke awak dah belajar ke hukum Boyle, hukum Charles? Dah go. Dah kan? So tak ada masalah lah. C jawapan dia. Soalan nombor 5 ni pun ramai jawab dengan betul. Okey, jawapannya adalah D. Soalan nombor 6 tak ada masalah juga rasanya. Soalannya B. Okey, kalau ada masalah perlu bincang royak deh. Nombor 7 jawapannya A pun tak ada masalah. Nombor 8 jawapannya B. Ramai dapat jawab dengan betul. Okey. Tak perlu tunjuk kan rasanya kan. Okey, nombor 9 jawapannya adalah B. Pemalas spring kita 3. Pemanjangan spring adalah 3. Pun ramai dapat jawab dengan betul. Nombor 10. Nombor 10 pemalas spring berkurang. Ni ada orang jawab A. Okey, kita tengok dah. Gapo soalan nombor 10 sebenarnya? Okey, soalan 10, pemalas spring K berkurang apabila gapo panjang spring berkurang, diameter lingkaran spring berkurang, diameter dawai spring berkurang. Okey, yang ni kita tengok kepada faktor yang mempengaruhi kekerasan spring ataupun pemalas spring, kekerasan spring ataupun pemalas spring. Ingat dok, bila pemalas spring ni dalam erti kata lain, maksud tersirat dia adalah kalau K tinggi, maknanya dia keras. Kalau K rendah, sekarang ni K kurang, maknanya dia lembut. Okay, so kat sini dia kata pemalas spring K berkurang bila panjang spring tu berkurang. Betul ke? Pemalas spring tu berkurang bila panjang spring berkurang. Maknanya spring tu jadi lebih pendek. Kita tengok kalau spring tu pendek, adakah dia lembut ataupun dia jadi keras? Ingat tak ni? Spring pendek dia jadi lebih keras kan? Betul tak? K dia tu akan jadi tinggi ni kat sini ni. Kalau pendek, panjang spring berkurang tu maknanya spring pendek. Mungkin ayat kat sini lah kot. Spring pendek dia akan jadi keras. Diameter lingkaran spring berkurang. Diameter kecil pun dia jadi keras ataupun K tinggi. Tapi kalau diameter dawai spring berkurang, okey, ni diameter dawai spring berkurang. Maknanya kat sini, okey, dia jadi lembut. Okey, so jawapannya di sini diameter dawai spring berkurang. Dawai spring berkurang ni maknanya dawai nipis. Sebab ayat berkurang-berkurang ni kot saya rasa. So menyebabkan awak jadi confused. Jadi sebab itulah nombor 10 jawapannya adalah C.
Ada soalan ke nak tanya setakat ni? Boleh faham? Cek balik deh faktor-faktor mempengaruhi kekerasan spring. Apa faktor yang pertama? Ingat tak? Faktor pertama ialah panjang spring. Panjang spring. Spring yang panjang, okey, panjang spring. Panjang dia, L dia tinggi, K dia akan jadi rendah. Pemalar spring dia rendah. Sebab spring tu akan jadi lembut. Ingat tak ni? Cek balik dah. Spring tu akan jadi lembut. Tapi kalau L dia tu rendah, spring pendek, pemalar spring akan jadi tinggi. Dengan kata lain, spring tu akan jadi keras. Kan? Yang kedua, kita ada diameter dawai. Diameter dawai tu maksudnya ketebalan dawai. Diameter dawai ataupun ketebalan dawai. Bukannya diameter gegelung diameter dawai. Yang ni lah ketebalan dawai. So kalau diameter tinggi ataupun dawai tebal. Yang pertama, dawai tebal. Dawai tebal, spring tu jadi lagu mana? Spring tu akan jadi lebih keras, K tinggi. Dawai nipis, spring tu akan jadi lebih lembut, K rendah. Lepas tu kita ada faktor yang ketiga, diameter gegelung ataupun kita panggil juga sebagai diameter lingkaran. Gegelung atau lingkaran. Sekejap. Lingkaran. So, diameter gegelung ni lah spring halu dengan besar diameter dia. Ni. So, diameter gegelung ni tadi, okay. Jadi, kalaulah dawai ni, diameter kecil, K dia tinggi. Diameter besar, K dia rendah. Okay. So, yang tu lah. Mana lagi? Diameter lingkaran. Dan yang keempat kita ada jenis lah kan. Jenis dawai ataupun jenis bahan. Okay. So benda-benda ni lah. Yang saya rasa benda tu ada dalam buku dan awak boleh check balik Okay. Seterusnya soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Okay. Jawapan dia A kat sini. Sekejap Nombor 10. Nombor 11. Ya. Okay. Sebab apa ramai jawab B. Mana tricky dia? Oh, sini. Okay, awak perasan tak nombor 11 ni? Gapo dia trick awak? Sekali pandang, memang nampak P ni kecerunan dia paling tinggi. Kan? P ni kecerunan dia lebih tinggi berbanding kecerunan Q. Cuba tengok paksi graf. X dengan F. Okay. So, sebenarnya dia kata sini perbandingkan manakah lebih benar mengenai spring. Kita dapat kecerunan dia kalau sini F, sini X, kecerunan dia tu barulah sama dengan pemalar spring. Sebab apa? Sebabnya daripada rumus F sama dengan KX. Jadi K sama dengan F per X. Jadi M, kecerunan M ialah jarak menegak F bahagi dengan X. Barulah dapat K. Tapi masalahnya sekarang ni, graf awak ni X ke atas, F duduk bawah. So, kecerunan dia untuk graf ni ialah X per F. Situ dia trik awak. Nampak tak? Kita nak tahu mengenai sini pemalar spring. Pemalar spring ni bukan X per F. Jadi K sini ialah 1 per M. Songsangan dia. Jadi bermakna kalau awak nampak seolah-olah P ni, kalau kita nampak sekali pandang P ni lebih keras. Betul tak? Berbanding dengan Q sebab kecerunan dia lebih tinggi. Tetapi sebenarnya paksi graf ini terbalik. Jadi yang sebenarnya adalah P tu lebih lembut
daripada Q. A jawapan dia. Okey. Boleh dapat dok ni? Ada soalan dok nak tanya nombor sebelah? Rasa kena tipu dok? Jawablah. Jawablah. Cikgu pula jawablah. Okey. Aina, okey Aina? Okay. Okey. Aina kena tipu juga ke Aina? Yes. Kena tipu deh. Itulah. Gitulah. Saya pun kena tipu juga sebenarnya. Tak kata kau saya pun kena tipu juga sebenarnya. Saya pun tengok gini. Lepas tu, buat apa graf ni? X kat atas, F bawah. Oh, okey. Gitulah. Okay, so tu jawapannya. Kita tengok soalan nombor 12. Okay, untuk soalan nombor 12, jawapan yang sebenar adalah C. Tapi rata-rata pelajar jawab B dan ada banyak jawapan lah. A ni mungkin hak salah ni kot. Ia masuk A belakang kerana tak tahulah. Okay, dan ada juga hak jawab D. Jom kita tengok nombor 12 lagu mana soalan dia. Okay, ni nombor 12. Okay, Rajah menunjukkan spring yang berbeza panjang asal sebenarnya. Ayat pun spring yang berbeza panjang asal. Sekeping kayu ditolak perlahan bergerak ke arah dinding dengan daya F sehingga spring dimampatkan bersama jarak X. Okey, graf yang manakah adalah benar? Okey, apa yang kita perhatikan di sini sebenarnya gini. Mula-mula dia tolak dengan satu spring sahaja. Lepas tu sampai satu tahap kat sini, dia pun akan tolak bersama dengan dua spring. Okey, bila tolak dengan satu spring, maknanya spring tu lembut. Mudah kan nak tolak kan? Betul tak? Okey, bermakna kat sini, K dia tu lebih kecil berbanding bahagian sini. Sini spring dah jadi keras. K dia akan jadi lebih tinggi. Tu sebenarnya. Jadi mana satu graf yang menunjukkan K memula ni rendah, lepas tu K dia tu jadi tinggi. Okay, so kita ambil ni lah sebab ni kena dulu. Baru sampai sini, dia ada dua spring, dia jadi kerah dah. Okay, so K dia tinggi. A ni of course lah salah. Graf dah salah dah ni, mana boleh graf negatif, kan? Okay, so salah. Makin tak ada beban, makin panjang. Ni pelik ni. Okay, awak faham tak graf ni? Ni kan daya. Ni pemanjangan spring. Daya makin sikit, tapi spring tu makin panjang. Contohnya sini daya 10. Pemanjangan spring kosong. Tapi bila bagi, contohnya sini 5 lah kan. Daya 5, tiba-tiba spring tu jadi 5. Sudah pelik tu. Bagi daya dia jadi, daya sikit jadi panjang. Bagi daya 10, dia kosong. So salah. Graf negatif ni salah. Yang tinggal adalah sama ada B ataupun C. Okay, ni graf F melawan X. Maknanya K dia ni F per X directly kita boleh dapat daripada kecerunan. So yang mana menunjukkan mula-mula sekali kecerunan dia rendah, lepas tu kecerunan lebih tinggi. B ni, hak ni tinggi kan, hak ni rendah, nampak kan? Jadi sebab itulah jawapannya adalah C. Okey, jelas ke? Okey, lain okey. Alif Syawal okey Alif. Okay, go. Okey. Awak okey awak? Okay, go. Okey, ada tu maknanya boleh dengar kan. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Untuk nombor 13, okey, ramai pelajar kat sini jawab D. Okey, B ada 14 orang, D ada 16. Ni kita tengok apa masalahnya. Soalan nombor 13. Dia kata sini, nombor 13 kan ni? Nombor, ya betul 13. Okey, Rajah menunjukkan 4 susunan A, B, C dan D. Semua spring adalah serupa susunan yang menghasilkan pemanjangan terkecil. Okey. Ini dia tak royak. Pemanjangan dia jadi berapa dia tak royak. So, kita kena tetapkan satu nilai supaya mudah untuk kita kira. Nilai yang paling mudah ialah 1. Ingat kalau kita nak buat kaedah cuba jaya, try and error, awak pakai nilai kecil lah. Jangan pakai nilai besar. Jangan buat pemanjangan dia tu jadi 5. Jadi menyusahkan kita. Jadi 10 ke, jadi 200 ke. Maknanya kalau letak 400 gram, awak kata, dia jadi pemanjangan dia 100. Pening kita nak kira nanti. So, nak mudah, kita tetapkan dia, nilai dia jadi 1. Maksudnya sini, kalau 400 gram, kita kata pemanjangan dia akan jadi 1. Gitu.
So 400 gram, satu spring sahaja, X dia 1. Hak ni disusun secara sesiri ke selari ni namanya? Selari kan? Betul tak? Sebelah menyebelah. So bila sebelah menyebelah, ingat sebelah-sebelah pemanjangan tu akan jadi bahagi dengan bilangan spring hak ada. Jadi sini ada 2 spring. Maksudnya sini pemanjangan dia ialah 1/2. Apa tak ni? Ingat susunan spring. Susunan spring, susun sebelah-sebelah, pemanjangan dia bahagi dengan nilai bilangan spring. Tapi kalau susun memanjang, kita capur je lah direct. Okay, yang ni pun sama. Sini 1/2, sini ada 1 je. Jadi sini 1. Jadi berapa total dia? Total dia ialah 1/2. Okay, betul ni? Okay, yang ni pula. Yang ni kalau kira memang kita kata ni 1/1. Tapi sini ni ada 2 spring. So ibaratnya 1/2 sebelah atas dan bawah pun sama 1/2. 1/2 capur 1/2 dapat berapa? 1, kan? Okay, hak ni faham tak ni? Faham tak ni? Kita bagi perumpamaan, nak paling mudah, ambil nilai yang paling kecil. Supaya kita senang nak kira. Kalau kita ambil nilai 5 jenuh, 5/2. Jadi kita payah nak compare nanti. Jadi jangan menyusahkan diri kita, kita ambil nilai yang kecil saja. So sini dia kata susunan yang menghasilkan pemanjangan terkecil. Yang mana satu pemanjangan paling kecil? 1. 1/2. 1/2. Mana 1? B lah kan? Betul tak? Nampak tak? Ni setengah. Yang ni 1. Ni 1/2. So sebab itulah nombor 13 jawapan dia B. Okey. Jelas ke ni? Jelas. Jelas. Okey. Terima kasih jawab. Orang yang sama jawab. Jawablah attack orang lain. Jangan malu. Tak ada orang sini. Kita-kita je. Okey. Seterusnya soalan nombor 14. Soalan nombor 14. Ramai dapat jawab sini. B jawapannya. Betul. B. Yang ni dia suruh bandingkan. Okey. Saya rasa mungkin saya boleh tunjuk jugalah kan. Supaya awak lebih faham macam mana untuk sambungan sesiri, sambungan selari ni kan. Okay, so sini perbandingan manakah adalah benar mengenai P, Q dan R. Hak ni pun sama. Kita gunalah try and error kita nilai 1 je. Senang. Ni beban dia sama. Jadi sini let's say lah bila letak beban yang ni panjang dia 1. Sini 1. Sini 1. Sebab ada 3. Jadi maknanya 3 cm lah kita katakan. Okay, hak ni 1/2. Sebab ada 2 spring duduk di sebelah-sebelah. Yang ni ada 1 spring sahaja, jadi 1. Maka sini akan jadi 1/2. Okey, 1/2. Yang ni pula ada 3. Maknanya kalau 1 tu bahagi dengan bilangan spring 1/3. Jadi perbandingan manakah yang benar? Okey, kita tengok sini. Yang paling panjang ialah J. Betul tak? J ni paling panjang. Diikuti dengan, kalau kita tengok sini, J paling panjang diikuti dengan K, kemudian barulah L. So, A, J paling pendek. Salah ha? C, J pun paling pendek. Salah lah. Sedangkan J tu hak paling panjang. Ni J paling panjang diikuti K, L. Betul. Kita tengok pula D, J, L, K. Salah. Sebab itulah jawapan kita adalah B. Okey. Boleh? Jelas Jelas. Jelas. Seterusnya soalan nombor 15. Okey, 15 ni pun ada banyak jawapan ni. Sebab apa ada jawab B ni sini ni. Okey, mari kita tengok nombor 15. Rajah menunjukkan spring R, S dan T dibuat daripada bahan yang sama dan diameter yang sama. Maknanya spring dia sama. Maka pemalas spring dia tu pun sama. Jisim 300 gram kemudian digantung pada setiap spring. Pemanjangan X spring diukur sebagai XR, XS dan ST masing-masing. So sini dia kata perbandingan yang manakah adalah benar. Okey, kalau kita tengok di sini bahan yang sama, diameter yang sama. Okey, X bahan sama, diameter yang sama. Kejap spring R,
ST, bahan sama, diameter wayar yang sama, kemudian 300 gram digantung pada setiap spring. Pemanjangan X setiap spring diukur sebagai XR, XS dan XT masing-masing. Bahan sama, diameter wayar sama. Okey. Patutlah sini. Tiba saya confuse. Bahan sama, diameter wayar yang sama tetapi bukannya diameter gegelung. Betul tak? Diameter wayar dia tu hak sama. Tapi kalau kita tengok situ bukannya diameter gegelung. Hak ni diameter gegelung dia ni. Diameter gegelung dia paling tinggi. T ni paling tinggi. Okey, berbanding dengan S dan juga dengan R. Kalau R ni pula, kalau kita tengok sini, R ni dia pendek. Ni diameter gegelung T ni paling tinggi dan juga panjang. Kita tengok panjang S ni sama dengan T. Pada S dengan T ni sama panjang. Tapi R ni dawai dia pendek. R dia pendek. So kalau kita tengok sini, hak mana satu bahan yang akan menghasilkan ataupun spring yang mana pemanjangan dia paling tinggi. Paling tinggi pemanjangan dia, maksudnya spring tu mesti panjang dan juga diameter dia tu besar. Betul tak? Jadi kat sini, XT lah yang paling tinggi. Kemudian S dengan R. Diameter dia sama tapi S ni spring dia lagi panjang berbanding spring R. Jadi selepas tu X, S. Okay. Barulah pergi kepada X, R. Okay. Sebab itulah jawapan kita adalah mana ni? P, S, R, C. Okay. Nombor 15. Jawapan kita adalah C. Betul lah. Okey, boleh ni? Boleh kan? Dia tricky ni soalan ni. Sebab dia macam, ayat dia ni pun macam kurang jelas ni sebenarnya ni. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 16. Okey, nombor 16 nampak macam tak ada masalah. Ramai dapat jawab C. Perlu tunjuk tak 16 ni? Dia sama macam saat ni awak buat nilai 1 senang. 1 kg sebab beban dia sama. So sini 1 per 2. Maka kita akan dapat 1 per 2. Nak mudah lagi 1 per 2 tu berapa? 1.5. Sini 1 per 3. Kemudian 1. So sini 1 per 3. Nak mudah nampak 1 per 3 tu berapa? 1.33. Yang ni pula 1 per 2. Sini pun 1 per 2. 1 per 2 akan dapat 1. So yang manakah benar perbandingan pemanjangan? Yang mana paling panjang? Yang paling panjang ialah R. Diikuti oleh yang kedua P. Kemudian barulah Q. R, P, Q. Mana? R, P, Q. Dia letak. Betul tak? Pemanjangan. Perbandingan. Oh, saya ni. Sorry. Paling panjang P. P. Diikuti dengan Q. Lepas tu barulah R. Salah. P. Kemudian Q baru R. Disusun terbalik. C jawapan dia. Okey, tempat saya azan ni. Kita stop sekejap Okey, kita stop sekejap.
Okey, dah selesai dah azan kat sini. Alright, kita sambung soalan nombor 17. Kita tengok soalan nombor 17, jawapan yang saya letak kat sini A, 18 orang, tapi ada beberapa orang yang jawab B. Ramai juga ni B. Jadi kita tengok nombor 17 yang ni. Okey, saya harap lepas ni awak dah boleh jawab lah soalan bentuk macam gini. Bagi nilai 1. Nak mudah bagi nilai 1. So yang ni beban ada 1. Tapi L ni beban dia ada 2. M beban dia ada 1. Jadi kita buat assumption, andaian awal kita, kalau beban dia ada 1, maka pemanjangan spring dia 1. Nak mudah. Assumption kita gitu. So bila ada 1 spring, 1 lah. Sini kita ada 2 beban, maknanya pemanjangan dia 2. Ingat deh, kalau F2, X kita pun akan jadi 2. Tapi ada 2 sini, 2 spring, maknanya 2 bahagi dengan 2. Sebab ada 2 bilangan spring. Sebab pemanjangan kena bahagi dengan bilangan spring yang disusun sebelah-sebelah lah. Jadi sini akan dapat 1. Hak ni ada 1 F. Jadi sini 1/2. Belah sini pun 1/2. Maka kita akan dapat 1. Kan? So, masing-masing 1, 1, 1. Yang manakah benar? Jawapannya adalah A. Okey. Boleh ni? Boleh faham ni? Boleh kan? Selesa kan? So, senang buat assumption selepas ni. Ambil nilai 1 je assumption kita. Seterusnya soalan nombor 18. 18 jawapannya adalah B. Sini 18. Ramai jawab betul. Saya rasa tak perlu tunjuk kod sebab kita nak habiskan benda ni sikit lagi ni. Nombor 19. Jawapannya adalah A. Ramai juga dapat jawab dengan betul. Seterusnya nombor 20. Jawapannya adalah B. Okey, betul. Nombor 21. Jawapannya adalah C. Ni pun ramai dapat jawab betul. Perlu tunjuk ke ni? Kalau perlu ayat deh. 21 jawapannya C. Okey, seterusnya 22. 22 jawapannya di sini adalah C. Kalau perlu tunjuk ayat deh. Perlu tunjuk ke ni 22? Tu, ni 66.7% yang dapat jawab dengan betul. 22. 22. Bila kita tengoklah 22 lagu mana 22. Okey, yang ni 22. Rajah menunjukkan sebuah spring dimampatkan oleh beban 20 kg dan 50 kg kepada panjang 18 cm dan 12 cm masing-masing. Berapakah panjang asal spring? So kalau kita tengok sini, dia ada banyak cara lah awak boleh buat Okay. Tapi yang penting kita perlu tahu spring ni spring yang sama. Jadi bila spring yang sama, dia punya pemalas spring dia tu pun sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kan 20 kg, sini 50 kg. Maknanya bila daya dia tu 30 kg. Saya ambil walaupun sini daya F tapi saya tak tukar kepada unit Newton. Tak apalah. Sebab kita nak cari pemanjangan sahaja. Kalau kita tukar unit Newton pun dia akan jadi sama juga sebab masing-masing akan darat dengan G. So G tu boleh kita hapuskan nanti. Okay. So dengan kata lain sebenarnya salah lah ni. Saya ayat gini ni 30 kg. Tapi saya andaikan lah dia sebab kita tahu kan ni kan sepatutnya 30 darat dengan G. So akan darat dengan G. So tak ada masalah kan nak buat 30 juga. Okay, so bila F30, X kita berapa pemanjangan kita? Ni 18 tolak 12 akan dapat 6. Betul? Kan? X kita ialah 6 cm. So, kita ada rumus kita F sama dengan KX. Kita cari pemalas spring kita dulu. K sama dengan F bahagi X iaitu 30 bahagi 6 akan dapat 5. Oleh itu, dengan kata lain, F ni sama dengan 5X. Ni. Sebabnya F sama dengan KX ni kan. Ni saya masuk dalam ni. So, F sama dengan 5X. Jadi kita tengoklah yang pertama. Okey, apa akan jadi bila sekarang ni ditanya berapakah panjang asal spring. Sekarang ni F kita dah jadi 20. Okey, F dah jadi 20. Kita kata kan. So, X kita berapa? Kita ada ni F sama dengan 5X. F kita dah jadi 20. 5X. So, X kita akan jadi
4 cm. Ni pemanjangan kita 4 cm. Jadi panjang asal spring ialah 18 campur dengan 4. Akan jadi 22 cm. Okey, 18 campur 4, 22 cm. Apa saya campur? Sebabnya spring ni jadi makin pendek. Jadi panjang asal dia lebih panjang. Okey, kita cek balik. Betul ke panjang dia ni 22? Kita cek pula. Kalau 50 betul ke? Okey, so kita cek pula sini. F ni 50. Berapa X kita? Kita masih pakai yang ni. F sama dengan 5X. Sebabnya pemalas spring kita sama. Pemalas spring kita 5. So, F sama dengan 5X. Bila 50, 5X. Jadi X sama dengan 10. L, panjang asal kita, ni 12. Campur dengan 10, akan jadi 22 cm. Oh, samalah maknanya. Tally dua ni. Jadi betul lah jawapan kita adalah 22 cm. Okey, boleh? Itu untuk soalan nombor 22. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 23. Okay, soalan nombor 23, 21 orang boleh jawab B jawapan dia. Tapi ada juga dapat C dan juga dapat A. Ni orang C, 4 orang jawab A. Tengok 23. Okey, rajah A menunjukkan sebuah spring mengalami pemanjangan 5 cm bila gantung beban 0.5 kg. Yang ni spring yang serupa, beban 1 kg pula. Jadi, bila 0.5 kg, dia kata 0.5 kg, X dia jadi 5 cm. So, kalau 1 kg, berapa X? X jadi berapa kalau 1 kg? Sebab sini 1 kg ni. Jadi berapa X? 10. 10. Jangan takut. Cikgu tak marah saya tak tahulah apa awak punya apa nak kata, awak picture saya sebagai seorang yang macam mana saya tak tahulah. Okay, tapi saya tak ada lah nak marah awak tak tentu pasal. So, royak aje kita belajar. Okay, jadi X kita 10 cm. Sini. Bermakna 1 kg X kita 10. Kita tengok pula susunan dia lagu mana ni. Susunan sebelah-sebelah kan? Betul tak? Maknanya sini 10 ni bahagi dengan berapa? Ada berapa spring? Ada 2 kan? So 10 bahagi 2 dapat berapa? 5 cm. Hak ni pun sama juga kan? 10 bahagi 2 akan dapat 5 cm. Jadi berapa jumlah pemanjangan kita? 5 campur 5, 10 cm kan? Betul tak? Jadi sebab itulah nombor 23 jawapan kita ialah B, 10. Okey. Boleh faham dah kau ni? Sambungan sesiri, sambungan selari. Ingat sesiri dia jadi kohor panjang ke bawah. So dia akan jadi ganda lah. Ataupun kita boleh ambil saw spring ni saw, bawah dia saw kalau ada lah. Okay, tapi kalau sambung sebelah menyebelah, pemanjangan dia tu kita kena bahagi dengan bilangan spring. Kalau ada 2 bahagi 2, ada 3 bahagi 3 dan seterusnya. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita katakan spring tu jadi lebih tebal. Okay, jadi bila ketebalan dawai yang tebal, spring tu jadi lebih keras. Bila keras, pemanjangan dia tu jadi lebih kecil. Okay, tu perkaitan dia dah, hubungan dia. Okay, seterusnya soalan nombor 24. Okay, soalan nombor 24, jawapannya adalah D di sini. Okay, dia tanya berapakah, tapi ada yang jawab A, B dan juga C. So, kita tengoklah nombor 24 ni. Rajah A menunjukkan spring P memanjang pada nilai tertentu apabila ia digantung dengan beban 60. Rajah B menunjukkan spring 3 spring Q, R dan S disusul selari dan serupa dengan spring P dan digantung dengan berat W. Berapakah nilai W supaya pemanjangan dia adalah sama? Pemanjangan dia sama. Maksudnya sekarang ni kita tahu
kalaulah 60 gram ni, dia bagi satu panjang lah. Contohnya panjang dia 1. Tapi kita tahu bila disusun secara sebelah menyebelah, pemanjangan dia tu akan berkurang kepada 3. Betul tak? Sini ni dia akan jadi 1/3. Kecuali kalau W ni pun kita gandakan dia kepada 3 kali ganda. Faham tak? Bila gandakan 3 kali ganda, maka sini ni gandakan 3 kali ganda akan dapat 1 balik. So berapa nilai 3 kali ganda dia? 60 darab 3 lah. 60 gram darab dengan 3, maka kita akan dapat 180 gram. Konsep dia saat ni lah. 3 kali ganda makin berkurang. So nak samakan dia, GSIM tu tadi kena 3 kali ganda. Okay, sebab tu lah sebenarnya kalau perasan, susunan-susunan sesiri, selari ni penting tau dalam kehidupan kita. Ada banyak benda yang kita gunakan susunan spring, sesiri dan juga selari. Contoh paling mudah, siapa ada adik kat rumah, awak tengoklah buayan adik awak tu. Dia tak pakai sos spring je. At least dia pakai 2 spring buayan kat rumah tu. Sebab apa? Sebab dia nak suruh spring ni K dia tu lebih tinggi. Okay, K dia lebih tinggi maknanya spring tu jadi lebih keras. So spring tu takkan mudah untuk melampaui had kenyal. Jadi hukum hook dia tu boleh dipatuhi. Bila letaklah budak berapa berat pun, janji budak lah. Jangan orang tua lah duduk dalam tu. Budak, jadi spring tu masih lagi boleh bertahan. Itulah reason dia. Kita tak pakai sos spring ya. Bukan sebab kita takut dia putus. Bukan sebab putus tapi lebih kepada kita nak mengekalkan kekenyalan dia tu tadi. Okay, jadi pemanjangan dia tu pun akan jadi berkurang lah. Awak imagine kalau letak sos spring je. Spring tu lembut gila. Letak baby kan. Gantung. Kena gantung tinggi lah awak kata. Mak kena gantung tinggi ni sebab letak adik ni semeter turun. Sudah. Kan. Buayan tu turun semeter ke bawah. Berenjuk gitu. Jadi tak praktikal lah benda tu. Jadi kita pun gandakan dia. Itulah sebenarnya. Okey, seterusnya soalan nombor 25. Okey, 25. Sini saya bagi jawapan ke apa ni sini? Sini saya bagi jawapan D. Tapi sebenarnya bila saya kira, jawapan D sini. Okey, bila saya kira saya pun tak dapat D Okey, kita tengok. 25 bukan D jawapan dia. Mana 25? Okey ni. Rajah A menunjukkan 2 spring M dan N masing-masing mempunyai panjang asal 10 cm dan digantung dengan beban 100 gram dan 200 gram. Rajah B, spring M dan N disusun secara sesiri digantung dengan beban 30 gram. Okey, kita tengok. Maknanya kita ada spring yang berbeza. Ada spring M, ada spring N. So kita cuba analisis. Bagi spring M ni tadi, kita tengok spring M. Bila gantung 100 gram, X dia tu jadi berapa? Sini 30 kan? Dia kata saat ni panjang asal dia ialah 10. Masing-masing panjang asal dia 10. So, okay. Sini dia tunjuk 30. X dia ialah 30 tolak dengan 10. Berapa 30 tolak 10 ni? 30 tolak 10 akan jadi 20 cm. Betul tak? Ni untuk spring M. Kita tengok spring N pula. Spring N, bila gantung dengan 200 gram, pemanjangan dia tu 40. Tapi kita tolak panjang asal dia 10. Maka kita akan dapat 30 cm. Kita analyse dulu ni. Okay. So 200 gram, 30 cm. Bermakna kalau 100 gram, berapa pemanjangan dia? X dia berapa? Bahagi 2 lah kan? 30 bahagi 2 akan dapat 15. Spring N dan spring M. Okay. So, sekarang ni kita guna 300 gram. Okay, 300 gram bermakna bila pakai 300 gram, apa akan berlaku kepada pemanjangan M? 3 kali ganda lah kan? 3 kali ganda daripada 20. 20 darab dengan 3 kali ganda, kita akan dapat 60 cm. Betul? Setakat ni okey ke?
Kita analyse je dulu. Okey ke ni setakat ni? Okay. Okey. Terima kasih Kurwatu. Okey, so Okay. X, M. Sekarang ni N. Kita tengok N pula. N 3 kali ganda daripada 15. Betul? 3 kali ganda daripada 15 dapat berapa? 45 cm. Betul tak? Jadi sekarang ni kalau kita tengok sini, M ni 60 cm. X ni, X pula dah. N ni 45 cm. Betul? 60 cm, 45 cm. Okey, kemudian kita jangan lupa dia ada panjang asal dia. Betul tak? 60 cm, 40 cm, kita ada panjang asal dia. Tambah pula sini, panjang asal dia saat ni ialah 10. Sebab dia nak ke apa ni? Panjang semua sekali kan? Betul lah. 10. Panjang asal dia yang ni pun 10. So, kita tambah. Tambahlah semua sekali. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 5. Jawapan dia adalah D. Kan? Jawapan dia D. D. Saya bagi ke apa jawapan sini? 25. Betul dah. Jawapan D. Betul. Jawapan dia adalah 125 cm D. Okey. Boleh dok ni? Faham dok ni? Faham. Faham. Hanis ada dok dah ni Hanis? Hanis Sofia. Ada. Hanis okey Hanis? Oh, mikrofon tak jadi ni. Khalis okey? Khalis ada? Khalis ada. Okey Khalis? Okey. Okey. Awak ada kelas lain ke ni sekarang ni? Nak tanya? Boleh dok kalau saya nak habiskan ni? Ada kelas lain dok ni? Kelas S ada kelas lain ke ni? 1.40? Ada kelas PKS. Pukul apa? 40. 1.40 Sekarang Sekarang Ya. Okeylah kalau gitu saya stop lah sekarang ni Kita ada sikit lagi soalan tapi tak apalah kita stop ada 5 soalan lebih kurang. Okey, kita akan sambung nanti hari Khamis ni ke insya-Allah. Sebelum saya terlupa, untuk tutorial 1 tekanan dalam cecair tu bagi jawapan dalam modul ni saya tak bubuh lagi sebab saya ingat saya nak check dulu semua jawapan kat sini baru senang awak tak confuse. Nilai G yang diguna sebab kita pakai rumus P sama dengan H roll G kan. Ada waktu P sama dengan H roll G. Tapi untuk dalam modul ni G kita sebenarnya 9.81. Semua tahu kan 9.81. Tapi dalam modul ni dia tak pakai hak ni, dia pakai G kita 10 dalam modul ni lah untuk jawab soalan ni sajalah. Tutorial 1 sebab saya go through beberapa soalan saya tengok dia pakai G10 rupanya. So awak pakai G10 baru jumpa dengan jawapan dia. Okey, boleh? Jadi ada soalan dok nak tanya saya so far? Beres belaka? Dan saya minta beres Syahlan. Okey, beres. Tak lama dah nak jumpa dengan awak ni, 2 minggu lagi ni. Kan? So saya minta yang mana yang belum buat lagi video tu, kalau boleh ambil lah masa sikit buat video tu. Dan hantarlah pada saya. Cara lagu mana terpulang pada awak. Tu saya dah tunjuk dah contoh. Ada kawan awak yang dah buat yang dah hantar pada saya. Ramai je sebenarnya yang buat cepat terkejut juga saya kan. Bagus awak edit video ni. Apa pun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya dan ada gapo-gapo? Kalau tak ada gapo kita stop sinilah deh. Okey, jadi kita akhirilah dengan bacaan doa. Tolong seorang baca doa. Imran lah. Lama tak dengar suara Imran. Bola Izzuddin Semak Jetak tu. Orang lain pula. Sahlan cikgu, sahlan. Okey, Syahlan. Prof, cepat Prof. Saya nak pergi UKM ni minggu depan ni. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Terima kasih banyak-banyak semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.